Boleh mula. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ini, walaupun dengan keadaan semasa yang tidak berketentuan. Inilah balik pada asal pagi tadi pun kalau ikutkan hujan sekat 2 jam je dekat Shah Alam, Bukit Jelutong penyentul dah naik air balik kan. Qadarullah masya-Allah fa'ala. Jadi apa keadaan sekalipun kita kena bersedia, bersabar, menunggu akan keputusan atau ketentuan Allah Taala ke atas kita. Dan jangan kita rasa gundah gulana, kerana Allah Ta'ala sentiasa buka peluang untuk kita berdoa kepada Dia dan berikan kelapangan untuk kita daripada sebarang masalah. Baik, jadi macam saya pun ingat tadi kan kot-kot takutlah ada geng bersalam ni pergi membersihkan kawasan dan sebagainya, mungkin malam ni letih, mungkin tak dapat datang kelas. Saya terfikir itu jugalah, tapi ala kulli hal alhamdulillah kita dapat adakan kelas malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung kelas itu pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir. Baik, kali terakhir kita bincangkan, kita sedang bahaskan berkenaan dengan turuk tafsir, dan kita bincangkan, kita sebut berkenaan turuk tafsir tu ada 6 kan. Kita kata bahawa pertama tafsir Quran dengan hadis Nabi, Quran dengan kata-kata sahabat. So kita tengah bincang Quran kata-kata sahabat, dan kita ambil pada awal itu berkenaan dengan keabsahan kedudukan para sahabat untuk dirujuk bagi tajuk ataupun perbahasan berkenaan tafsir. Sebab mereka adalah orang yang menyaksikan turunnya wahyu, dan mereka Quran turun dengan bahasa mereka, dan mereka dipandu dan diasuh oleh Nabi SAW sendiri. So basically kedudukan mereka sangat tinggi dalam masalah penjelasan agama. Sebab tu kalau ada orang kata, macam saya berulang kali sebut, kalau orang kata suruh hormat ulama', saya kata hormat ulama' yang pertama adalah hormat sahabat Nabi SAW. Takkan kita angkat sesiapa ulama' yang lain mengatasi sahabat Nabi SAW. Sebab kalau dia kata manhaj ini kita tak ada, dan kita akan sentiasa gagal. Sebab setiap kali masuk era yang baru, zaman yang baru, akan muncullah orang untuk zaman berkenaan, orang paling alim. Tapi untuk bandingan dengan para sahabat, diorang sebenarnya tak ada kedudukan untuk dibandingkan. Sebab para sahabat Nabi mempunyai kedudukan. Bahkan ilmu yang para ulama zaman kita sebarkan, mestilah ilmu yang para sahabat ketahui, bukannya ilmu yang mereka reka-reka sendiri. Itu sudut asal lah. Dan kemudian kita kata bahawa para sahabat Nabi SAW dalam mereka menafsirkan Al-Quran, sebenarnya dia ada beberapa asas, iaitu 5 asas. Yang pertama Quran, yang kita kata mereka sendiri kadang ijtihad. Maksudnya ijtihad mereka ambil ayat Quran, mereka menjelaskan ayat Quran dengan Quran yang lain. Ayat Quran yang lain. Macam kita bincangkan itu kisah Umar bin Khattab, dia tafsirkan berkenaan dengan wa idzan nufus zuwijat tu. Kalau kita buka dalam banyak tafsiran datang dengan pengertian zuwijat tu dipasang ke roh dengan jasad. Tapi Umar bin Khattab dia faham zuwijat tu dipasangkan dengan yang setara amal dengannya. Maksudnya kalau pencuri dengan pencuri, ahli solat dengan ahli solat, ahli puasa dengan ahli puasa, semua akan dihimpunkan bersama. Dan bahkan kita tengok saksi-saksi dan dalil yang lain dalam Quran Karim pun banyak yang berikan maksud yang sama, iaitu orang masuk syurga atau masuk neraka semuanya berkumpulan. Dia bukan berseorangan, bukannya berseorangan, bahkan datang dengan kumpulan kan. Macam surah Az-Zumar sini pun antara penjelasan yang paling besar lah kan, wasiqal ladina taqau ilal jannati zumara, akan dibawa, diheret orang yang bertakwa ke syurga dalam keadaan berkumpulan. Orang masuk neraka pun dalam keadaan kumpulan. So basically kata-kata Umar tadi ada base Macam juga penjelasan Ibn Abbas berkenaan dengan tajuk as-sama' marfu' tu, maksud dia adalah dia dimaksudkan adalah saqf marfu' tu adalah sama' marfu'. Kemudian kita tengok dalam Sunan Nabawiyah pun sama juga, perbandingan para sahabat menyebut dengan hadis.
Mana maksudnya dia baca Al-Quran dan dia bawa hadis yang setara dengan pengertian tersebut. Kalau dia kata kita kata erti kata lain, bukan ketika dia dengar Nabi sabda tu, Nabi cakap ayat tu maksud dia ini. Tapi dia sendiri bawa hadis berkenaan. Ketika menjelaskan ayat Quran, dia buat penjelasan dan penerangan. Cuma kadang-kadang penjelasan dan penerangan tadi, kalau benda-benda tertentu diorang tak sebut Nabi sabda. Yang kita bagi contoh tentang qadar kan, hadis qadar, yang Ibn Dailami tu kita bincangkan sebab sebab itu antara contoh. 4 orang sahabat Nabi cerita kisah yang sama, 3 tak sebut daripada Nabi, seorang je kata Nabi sabda. So jadi ketika yang 3 orang cakap tu, Ibn Dailami masih lagi macam ya ke tidak kan, tanya orang kedua, tanya orang ketiga. Tapi bila dapat ia memang sabda Nabi SAW, dia angkat tangan dan dengar dan taat. Itu perangai dia. Angkat perangai macam ahli kalam, makin tak puas hati, makin tanya sampai cari jalan, gunakan akal untuk memahami dalil. Bukannya pakai nas ataupun pakai wahyu untuk faham dalil. Baik. Okey, kemudian bahasa Arab kita bincangkan juga, bagaimana para sahabat Nabi SAW dahulu bergantung dengan bahasa Arab. Cuma kita kata benda tu ikut kepada daerah dan ke tempat lah. Kadang ada kalimah-kalimah tadi tak difahami oleh orang Quraisy atau orang tertentu, tempat kabilah sekian. Bahasa Arab yang diturunkan dengan Al-Quran Karim adalah bahasa yang fasih, yang difahami sebenarnya oleh semua. Tapi bila mana kadang-kadang ada kalimah-kalimah tu mereka tak faham, so bahasa Arab akan menjadi penjelasan mereka untuk maksudkan, untuk menjelaskan maksud mana-mana kalimah yang mereka tidak fahami. Contoh itu kita ambil wa'adzinat. Adzina dekat situ bukan maksud izin, kan? Adzina ya'zanu, mengizinkan. Tapi kat situ para sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata wa'adzinat rabbiha, dia mendengar kepada Tuhannya. Langit tu mendengar kepada perintah Tuhannya. Wa huqqat sama layak dia mendengar pada perintah Tuhannya. Itu maksud dia. Baik. Itu bahasa Arab last sekali. Jadi hari ini kita akan masuk lagi 2 pada 5 ahli kitab dan last sekali dengan faham dan ijtihad. Baik. Okey, yang keempat antara sumber rujukan para sahabat Nabi dalam menafsirkan Al-Quran adalah ahlul kitab. Tapi nanti saya akan bawa kata-kata Ibn Abbas yang menjelaskan sikit. So balik pada asal kadang-kadang. Bismillah. Ada orang menyangka bahawa tajuk ahli kitab ni sebagai sumber bagi agama, dia jadi macam total acceptance, penerimaan yang penuh. Macam kita tengok geng-geng patriot, benda tayang Facebook, kumpulan-kumpulan yang geng-geng kami bangsa Melayu ni, diorang banyak kadang-kadang merujuk kepada Old Testament, New Testament. Bukannya datang daripada hadis Nabi SAW. Penjelasan-penjelasan apa yang mereka terangkan tak ada daripada Quran dan Sunnah. Kadang datang direct daripada Old Testament. Dan diorang kadang akan kata ni lah, tengok para sahabat pun rujuk ahli kitab. Ini kita terangkan, kita baca, betul kita terangkan balik. Pasal ada kata-kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang Ibn Kathir sebut pada muqaddimah tafsir beliau. Kata-kata Ibn Abbas yang menegur orang ramai berkenaan menanyakan ahli kitab tentang tafsiran Quran. Ini kalau kita kata tambahan, mungkin para sahabat buat. Tapi untuk core belief, asas kepercayaan, para sahabat tak buat. Nanti kita tengok bukti dia. Baik. Dia kata ahlul kitab. Antara rujukan tafsir para sahabat adalah ahli kitab. Raja'as sahabatu ila marwiyati ahli kitabi. Merujuk para sahabat kepada riwayat-riwayat ahli kitab. Warawaha fit tafsir. Dan mereka riwayatkan ini dalam tafsir. Dan kadang cuma benda ni kena ingat, pada zaman para sahabat sendiri, mereka tak menulis benda-benda ni. Mereka cakap, mereka cerita balik perbualan mereka dengan ahli kitab. Mereka cerita balik pada anak murid dia. Kadang-kadang anak murid tu ingat, ini para sahabat tu dah terima. Itu kena faham juga. Wala yulzamu min dhikrihim li hadhil marwiyat qabuluhum laha. Tapi tak dimestikan daripada sebutan para sahabat terhadap riwayat berkenaan, penerimaan mereka terhadapnya. Ini kaedah yang betul. Kena pastikan. Bukan maksud dia cerita, dia terima. Orang Melayu kita ni kadang-kadang dalam kitab-kitab tak kira kitab benda sekalipun, bila datang sebutan tentang perkara-perkara tertentu, kalau benda tersebut diceritakan, dia anggap penulis tu terima. Macam dia kata, tengok Ibn Kathir riwayatkan, Ibn Ahmad riwayatkan. Dia ingatkan itu adalah pegangan ataupun fahaman yang ada pada orang, pada penulis sebut. Sedangkan dalam periwayatan mereka ceritakan saja apa mereka dengar tentang tajuk itu, tapi belum lagi bahas perbahasan tajuk lain. Sebab tu dia disebut awal kat sini, mereka riwayatkan tapi tak semesti mereka terima.
Bukan dimestikan mereka terima terhadap penerima terhadap riwayat yang mereka riwayatkan. Cerita mereka ceritakan khabar kata ke, orang ni kata ke, orang tu kata ke, di kalangan ahli kitab, tidak bermaksud para sahabat bila cerita tu dia terima. Okey, pegang Wa min amsalati dzalika soal Ibn Abbas li Abil Jald. Di antara itu adalah soalan Ibn Abbas kepada Abu Jald. Okey, Abu Jald ni kat bawah. Okey. Abu Jald ni huwa Jailan bin Abi Farwah. Dia Jailan bin Abi Farwah, sahibu kutubut Taurah. Dia pemilik kitab Taurat. Dia kata wa nahwaha dan selainnya. Wasaqahu Ahmad wa Ibn Sa'ad wa Ibn Abbas as'ilatul dia kata, dan ditaufikkan dipercayai dia oleh Ahmad bin Hanbal dan Ibn Sa'ad. Dan oleh Ibn Abbas ada beberapa soalan yang ditujukan kepada Abu Jald ni, Jailan bin Abi Farwah ni. Dan selainnya lah diriwayatkan oleh Tabari pada banyak tempat dan tafsir beliau. Mana banyak riwayat ni yang Ibn Abbas tanya kepada dia. Ni tentang apa hal tanya bukan maksud terima. Tapi kita kata dari segi perbahasan kita dengar. Faqad rawat Tabari bi sanadihi anil Hasan bin Furat an abihi. Kita telah meriwayatkan Imam Tabari dengan sanadnya daripada Hasan bin Furat, daripada bapa dia. Qala, dia kata, kataba Ibn Abbasin ila Abil Jald yas'aluhu anir ra'di anir ra'di. Okey. Menulis Ibn Abbas kepada Abu Jad menanyakan dia tentang ar-ra'd. Ar-ra'd. Dia tulis surat kepada Abu Jad tanya tentang ra'd. Dan maka faqala ar-ra'du ar-rih. Maka berkata Abu Jad, ar-ra'du ar-rih. Ra'du tu adalah rih. Sedangkan kita belajar ra'du adalah guru kan. Kan dalam surah ar-ra'du kan. Okey. Dia dalam ayat Al-Quran Karim, bahkan bila kita dengar guru, bukan kita auzubillah minasyaitonir rajim. Banyak orang dia isti'adzah. Orang Melayu kita dia isti'adzah, takut syaitan menyuruh belakang dia, nanti dia kena peti. Tak tahu auzubillah minasyaitonir rajim kan, takut kena peti. Sedangkan kita disuruh untuk mengatakan subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Maksudnya Tuhan yang bertasbih guru kerana dengan memuji Allah SWT, memujinya. Wal malaikatu min khifatih, dan para malaikat daripada ketakutan terhadapnya. Kita puji Allah Taala di atas bunyi guruh tadi. Guruh tu adalah bertasbih. Macam Quran katakan yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, dan bertasbih guruh dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi lah ala kulli ada banyak dongeng datang, orang kita dengar je guruh kan, nampak kilat je kita cepat auzubillah minasyaitan, takut syaitan nyuruh belakang kita kena peti. Allahu alam. Ini orang Melayu kita orang Melayu kita punya fahaman. Cuma ala kulli hal ada riwayat kata Ibn Abbas tulis tanya. Okey, tajuk asal tanya bukan maksud dia terima tanya bukan maksud terima. Okey, warawat Tabari, Imam Tabari juga riwayatkan an Uthman bin Hadir. Di Uthman bin Hadir qala, beliau berkata, sami'tu Abdullah bin Abbas yaqulu. Dia kata aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata, dia kata qara'a Muawiyah hadhihi al-ayata faqala, dalam baca Muawiyah ayat ini. Okey, surah Kahfi ayat 86 kan. Dia baca tentang Dzulqarnain kan, bila dia kata dalam ayat 86 tu, wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Dia dapati kan, bila dia sampai ke al-maghribah kan, dia sampai ke maghrib, wajadaha, dia kata dapati matahari itu taghrubu fi ainin hamiatin. Bacaan yang riwayat yang datang adalah hamiatin, tapi dia mendengar Muawiyah baca dengan hamiatin. Hamiatin tu maksud lain, maksud dia lumpur tanah, yang tanah yang macam dia berubah kan, dalam ayat tentang kejadian Adam kan, min salsali min hama'im masnun, hama' kan, mana tanah hitam yang berbau hanyir, yang kehitam-hitaman, maksud dia sebut itu kan, buat tanah liat kan, salsal min hama'im masnun, hama'in masnun, masnun tu berubah, hami'ah tu maksud dia adalah tanah yang berbau. Kalau kita balik daripada kalau kecil lah kot, zaman dulu balik daripada main bola, masuk rumah bau lumpur. Satu rumah ke bau lumpur kan. Okey, benda tu itu yang dikatakan bau tu kan. Tu tanah. Arti kata lain tanah. Tapi bila kata hamiyatin, bacaan yang dibaca oleh Muawiyah, okey, itu dah beri maksud lain. Hamiyah maksud dia panas.
Daripada hama. Panas. Yang ni datang dia tu hamiah, hitam. Tanah lumpur. Macam kita sering terjemahkan Quran, memang kita kata kisah Zulkarnain ni sering ditimbulkan oleh golongan golongan musyrikin pun cakap, orang-orang kafir yang persoalkan Quran, geng-geng Bible punya ni kan, preachers ni, dia kata Quran salah fakta. Sebab Quran kata matahari terbenam dalam lumpur. Sedangkan apa yang dilihat oleh Zulkarnain, dia nampak macam tu, lumpur tu matahari turun kat situ. Itu maksud dia nampak wajadaha, dia dapati matahari itu terbenam kat situ. On dia punya pandangan. Bukan maksud dia Allah Taala kata matahari terbenam dalam lumpur. Kawasan tempat dia pergi tu, maksud dia yang nak bagi isyaratkan adalah kawasan berlumpur. Kawasan tu, ujung tempat dia pergi, kawasan barat tu yang dia sampai, kawasan tu berlumpur. Itu maksud bila dia kata matahari terbenam dalam lumpur. Jadi itu yang terjemahan kita sering baca dalam surah Al-Kahfi. Tapi bila kat sini Muawiyah baca dengan ainin hamiyatin. Maka faqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, innaha ainin hamiyatin. Ia adalah ainin hamiyatin. Qala, lalu ketika perbahasan tu berlaku di antara Muawiyah dengan Ibn Abbas. Dia balik pada asal Muawiyah mungkin lebih tua, senior daripada Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia ada privilege lah sebagai seorang yang Nabi didik dan Nabi asuh dan Nabi doakan dia. Muawiyah pun ada juga stand lain, dia antara penulis wahyu. Antara penulis wahyu yang Nabi pernah lantik untuk tulis Al-Quran Karim adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun dia punya kedudukan mereka berdua dengan Nabi sama panjang. So dia dua orang datang duduk dengan Nabi SAW di Madinah 3 tahun, tahun ke-7 Hijrah. Lepas perjanjian Hudaibiyah. Saya dia masuk Islam lewat kan. Tapi macam Ibn Abbas mungkin dia Islam lama, tapi dia datang ke Madinah pun tahun ke-7 Hijrah. So basically dari segi sudut mereka punya kedudukan bersama dengan Nabi tu lebih kurang sama. Bukan sama. Tapi memang mungkin Ibn Abbas lebih muda banding Muawiyah. Ala kulli hal, jadi bila mereka berbalah tentang tajuk tadi kan, ayat tu baca hamiyatin atau hamiatin, Ibn Abbas tegur, dia kata hamiatin, Muawiyah kata hamiyatin, panas. Muawiyah kata tanah berlumpur. Okay. Faja'ala Ka'ban bainahuma, maka mereka jadikan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, seseorang bekas pendeta kan, masuk Islam, yang mana dia ni dijadikan oleh para sahabat kadang-kadang rujukan untuk bertanya, korang dulu baca macam mana, korang dulu faham apa yang korang tahu tentang perkara ni. Dia sering ditanya. Kalau kita buka dalam buku Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi, Al-Khulafa Ar-Rashidun Bain Istikhlaf Al-Istishhad, para khalifah berpetunjuk daripada pengkhalifahan sehingga mati syahid. Dia ada ni sikit lah pasal tajuk tu. Dia jadikan konspirasi pembunuhan Umar tu dirancang oleh Yahudi, disebut nama ni Ka'ab al-Ahbar. Betul disebut tentang Nasrani, ada seorang disebut, lepas tu Majusi Abu Lulu'ah. Itu ada sikit dia halus tu pasal memang ada tuduhan berlaku tentang dia. Bahkan Ka'ab al-Ahbar ni, dia ketika Umar hidup pun Umar pernah tanya pada dia tentang perkara ni. Bahkan dia pernah kata pada Umar dan para sahabat yang lain, dalam kitab Taurat ni ada sifat korang. Dia pernah cakap macam tu sekali. Sebut tentang sahabat-sahabat Nabi punya sifat pun ada dalam Taurat. Ini kata-kata dia sendirilah. So, tapi basically nak fahamkan sekarang ni, memang dia seorang yang terkenal. Ka'ab al-Ahbar ni pada zaman Umar bin Khattab hidup. Dia hidup datang jumpa bersembang dengan Umar dan sebagainya. Ada riwayat-riwayat yang banyak. Cuma masalah dia bukan sahabat, tapi dia punya kedudukan tu agak ni sikit lah. Ada orang yang macam ni kata dengan dia bagus, ada kata tak bagus. Ala kulli hal, ketika ni Ibn Abbas dan Muawiyah jadikan dia sebagai hakim. Hakim di antara mereka berdua. Qala, berkata perawi, iaitu Uthman bin Hadir, dia kata, fa'arsala ila Ka'ab al-Ahbari. Lalu mereka dua-dua mereka utuskan kepada Ka'ab al-Ahbar. Mereka hantar, berkirim kepada Ka'ab al-Ahbar. Okay, fasa'alahu, mereka tanya dia. Faqala Ka'ab, maka berkata Ka'ab al-Ahbar, amma syamsu fa innaha taghibu fi sa'tin. Adapun matahari dia terbenam dalam saat. Fakanas ala ma qala Ibn Abbas. Maka jadilah pendapat tersebut yang betulnya adalah kepada kata-kata Ibn Abbas. Wa sa'tu at-tin.
As-sak tu atin, mana air yang bertanah, lumpur lah. Bukannya maksud air yang panas. Muawiyah baca, maka dia dapati matahari terbenam pada air yang panas. Sedangkan yang ini kata daripada air yang berlumpur, kan, berlumpur. Jadi kata-kata Ibnu Abbas tadi macam dapat sokongan daripada Ka'ab al-Ahbar. Ibnu Abbas punya kata-kata, penjelasan dia dapat sokongan daripada Ka'ab al-Ahbar. Ini contoh macam mana berlakunya rujukan ataupun pengembalian para sahabat, sebahagian para sahabat kepada ahli kitab dalam memahami sebahagian Al-Quran, ayat-ayat atau kalimat Al-Quran. Tapi macam saya sebut awal tadi, dalam ringkasan tafsir Ibn Kathir sebenarnya ada sikit penjelasan yang diriwayatkan. Okey, dia kata apa? Ini antara ni ringkasan Ibn Kathir punya ada muqaddimah Ibn Kathir, ada ringkasan Ibn Kathir, dia ada nukilkan dalam perkara ni. Dia kata wa min a'zamil kalam fi dalalati ala tanzil Quran al-azim min hadhihi al-akhbar israiliyati, dan di antara sebesar-besar kata-kata pada petunjuk terhadap bersihnya Al-Quran yang agung daripada khabar-khabar Israiliyat ini adalah kalimatun di Ibn Abbasin, satu kata-kata daripada Ibn Abbas, oleh Ibn Abbas. Rawah al-Bukhari fi sahihi, pendapat ni, kata-kata ni Bukhari riwayatkan dalam sahih beliau. Wa naqalaha anhu al-Hafiz Ibn Kathir, dan nukilkan daripada Bukhari Hafiz Ibn Kathir, kata Syekh Ahmad Syakir, inda tafsir ayati, dalam tafsir ayat 79 min surah Al-Baqarah. Faqala Ibn Abbas, dalam riwayat tersebut Ibn Kathir pun nukilkan kata-kata Ibn Abbas. Yang ini yang kita akan ni balik ayat tadi, tajuk tentang rujukan para sahabat kepada ahli kitab. Faqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, dia kata apa? Ya ma'syaral muslimin, hey orang-orang Islam, dia kata, kaifa tas'alun ahlal kitabi an syai'in, bagaimana kalian boleh minta atau kalian boleh tanya kepada ahli kitab tentang satu perkara. Wa kitabukumul ladzi anzalallahu ala nabiyhi ahdatha akhbarillah, sedangkan kitab kalian yang Allah turunkan ke atas nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah khabar paling baru, khabar Allah paling baru, latest one. Ini yang terbaru sekali. Yang tu dah ada kan, latest ni yang terakhir, yang terbaru dari Allah Taala. Taqra'unahu mahdan la yashub, okay, kamu baca dia secara terus, tidak ia pernah rasa jemu, takkan jadi lusuh. Wa qad haddatsakumullahu anna ahlal kitabi qad baddalu kitaballahi wa ghayyaruhu, dan telah mencerita kepada kalian Allah Taala bahawa ahli kitab mereka telah menukar kitab Allah dan mengubahnya. Wa katabu bi aidihimul kitaba, dan mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri kitab. Wa qalu huwa min indillah, dan mereka kata ini dari Allah. Allah ceritakan dalam Quran. Ini kita baca surah Al-Baqarah, banyak ayat kan datang. Okay, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka beli dengannya benda yang nilai sedikit, ini dunia. Nak dapatkan redha dunia pada manusia, dapatkan habuan dunia pada manusia, maka mereka tulis benda-benda yang meredhakan manusia. Okey. Afala inhakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim, tidakkah menegah kalian apa datang pada kalian daripada ilmu, daripada kalian bertanya kepada mereka. Wala wallahi, dan tidak demi Allah, ma ra'aina minhum ahadan qattun sa'alakum anil ladzi unzila ilaikum. Tidak, dan tidak demi Allah, tidak kita lihat di kalangan ahli kitab sesiapa pun yang menanyakan kalian mengenai apa yang turun pada kalian. Dia tanya Al-Quran apa pada kalian, tapi kita sibuk tanya pada dia, kenapa? Okey, faham? Jadi memang kalau kita ikutkan, ini antara yang paling kuat lah kan, kalau kita bandingkan kata-kata ini dengan tajuk perbahasan tadi kan. Bukan maksud dia para sahabat Nabi bergantung dengan ahli kitab untuk mengetahui makna Al-Quran. Cuma mungkin untuk sokongan kepada tertentu ataupun perbahasan semata-mata, atau untuk pengetahuan, tapi bukan untuk pendalilan. Ya, diorang akan tanya, berbual dengan mereka, tanya kan, nak tengok apa benda yang diorang ada. Macam Nabi sendiri SAW pun pernah kan bertanya kepada ahli kitab perkara tertentu, dan Nabi gelak, Nabi senyum kepada para sahabat bila ahli kitab tadi jawab serupa macam apa Nabi terangkan. Itu basic yang kita kena faham. Kedudukan masalah Quran Karim ni bersih daripada Israiliyat untuk dijelaskan. Apa lagi ahli kata-kata ahli falsafah, lagi teruklah kan. Mana ahli kitab pun tak layak, yang ada kitab pun tak layak, yang ikut akal lagi tak layak lah untuk dijadikan sandaran untuk pengetahuan tentang kata-kata mereka menjadi sandaran untuk agama. Baik, dia kata okay, jadi faham kat situ. Okey, yang kelima yang para sahabat gunakan
untuk pendalilan ataupun apa bahasan bagi tafsir adalah al-fahmul ijtihad, kefahaman dan ijtihad. Okey. A'mal as-sahabatu radhiyallahu anhum uqulahum, telah menggunakan para sahabat. Para sahabat. Oh, dia ni sikit. Ya. Okey. Telah menggunakan para sahabat akal mereka fi fahmil Quran dan memahami Quran. Wastanbatu minhu, dan mereka mengistinbat mengeluarkan hukum daripada Al-Quran. Wa kanu fihi ala tafawutin, tapi para sahabat di atas perkara berkenaan dalam pengeluaran hukum daripada Quran mereka berbeza-beza. Ada beza faminhum mukthiru, maka di kalangan mereka ada yang banyak menjelaskan Al-Quran ikut pendapat mereka. Wa minhum duna dzalika, dan ada yang kurang daripada itu. Dia kurang Wa kan ijtihaduhum mabniyan ala ilmin, dan ijtihad mereka sebenarnya adalah terbina di atas ilmu. Bukan dia maksudkan pendapat mereka ni orang cakap semata-mata, sebab kelayakan mereka, kita faham ulang balik, mereka punya kedudukan dalam agama sebagai orang yang menerima wahyu Quran. Di hadapan mereka Quran turun, bahasa Arab, bahasa Quran adalah bahasa mereka. Sebab tu bila kita macam kita sering sebutkan, ada orang kata kalau para sahabat bercanggahan, kenapa tak kita? Para sahabat bercanggah di atas dasar mereka punya ilmu, kan, pengetahuan mereka, layak mereka untuk bercanggah. Yang kita pula yang kemudian ni tak layak untuk perkara demikian. Bila kita dah tahu mana yang lebih dekat kepada dalil, kita ambil stop situ lah. Bukan kita kata kalau sahabat pun canggah, kenapa saya tak boleh canggah, dia kata. Ini kadang-kadang orang yang overestimate kemampuan diri. Sedangkan bahasa Arab pun gagap. Bahasa Arab pun saya, yakni, ana, yakni 10 kali kan. Nak cakap bahasa Arab pun yakni banyak. Dia kita orang tu memang kita tengok kira berapa yakni dia cakap. Dia dah ajam ni jahat kadang, nakal. Nak tengok orang tu fasih ke tidak, kita tak berapa banyak yakni keluar mulut dia. Dia bilang, yakni tu dengan fikir. Ana yakni yakni dia tu kan. Yakni orang Arab biasa wallahi dia fikir-fikir, wallahi dia macam tu. Yang kita Melayu ni yakni kan, Allah alam kan. Tapi itu biasalah. Kadang-kadang overestimate diri kita. Ini dalam yang belajar agama. Yang tak belajar agama lagi dahsyat. Yang tak belajar bahasa Arab langsung pun ada banyak yang rasakan diri dia layak untuk gunakan akal. Ini kena faham para sahabat Nabi bila mereka cakap satu perkara, dan bahkan bukan majoriti diorang. Yang dinukilkan daripada mereka boleh kita bilang dengan jari. Jumlah para sahabat yang terlibat dalam pentafsiran Quran, penguranan fatwa, bukan ramai. Paling ramai ada 7 orang. Actually paling ramai 7 orang. Yang kita sebutkan macam Ilam Muwaqqi'in Ibn Qayyim nukilkan, 7 orang jadi rujukan fatwa ni adalah Umar, kan, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ali, Zaid bin Thabit, Aisyah. 7 ni paling banyak. Buka lah apa benda tajuk pun. Memang 2 orang lah yang paling banyak menukilkan tentang tentang tafsiran bagi Al-Quran. Yang paling banyak dinukilkan dari mereka hukum-hukum fiqh, fatwa-fatwa, ini sah, ini batal dan sebagainya. Kecil, tapi tak diambil daripada fatwa. Kita ada ramai para sahabat ratusan ribu. At least kalau ikut kepada yang Ibn Hajar Asqalani nyatakan, ketika Nabi SAW tunaikan Hajjatul Wada', jumlah para sahabat ketika itu adalah 100,000 yang datang bersama Nabi SAW tunaikan haji. Jadi jumlah mereka 100,000 orang. Ramai kan. Sebab tu yang bila Nabi sampai satu tempat, diorang baru sampai, tengok Nabi dah buat second benda. Lepas tu, ya Rasulullah, aku tak buat benda lagi. Nabi kata buat kan. Macam terutama pada 10 Zulhijjah. Kan tertib melontar, menyembelih, bercukur. Ada orang dah buat ini, tak buat ini. Ada orang dah buat ini, tak buat ini. Kan Nabi kata if'al la haraj. Pada hari berkenaan, tertib pelaksanaan haji tadi, anda tak wajib ikut macam Nabi SAW. Bahkan Nabi yang fatwakan. Bukan kita cakap Nabi yang fatwakan. Nabi lepas daripada buat melontar dan menyembelih, kemudian Nabi tukar baju. Kan? Kemudian Nabi SAW duduk di atas unta menjawab fatwa-fatwa orang ramai. Nabi tak jawab, Nabi cukur, dia jawab orang ni tanya, orang ni tanya. Semua Nabi kata if'al la haraj. Buat, kau tak buat lagi, buat. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak melontar lagi, aku dah menyembelih. Ya Rasulullah, aku dah cukur, aku tak buat sekian. Pasal dia sampai, Nabi tengah buat, dia follow lah. Kan 100,000 kan, kita bukan ada kamera besar zaman tu. Kan, bila awak datang, Nabi tengok apa? Dia cakap, aku tak buat ni lagi. Sebab tu bila kata nak buat
haji macam Nabi SAW tu ikut follow kan. Macam zaman sekarang dah dibukakan ruang. Even kadang-kadang tamu kerajaan Saudi pun saya tengok diorang pun tak ikut. Hari Tarwiyah tak ada masuk. Pergi terus ke Arafah. Pasal benda tu pasal kesempitan pada waktu berkenaan. Jam dekat berbelas jam. Dia Jeddah dengan Mekah tu 40 minit je paling lama apa sebenarnya. Tiba-tiba kawan dia kena duduk 6 jam tak lepas lagi jam. Sampai hari lewat kan. Lepas 10 Zulhijjah masuk dah lepas daripada hari ke-5 ke-6 tu sampai. Kadang-kadang package mahal lah. Datang lewat balik awal. Jadi hari tu Nabi kata if'al la haraj, buat tak ada salah. Buat tak ada salah. So, jadi memang kita kata dari segi sudut asal ni memang kita kata okey, kita sebut tadi para sahabat Nabi sendiri daripada segi fatwa bukan semua dirujuk. Nama dia ada yang menceritakan hadis Nabi ialah banyak. Tapi fatwa kadang-kadang tak diminta. Sebagai contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tak diambil daripada dia, tak dijadikan dia sebagai salah seorang rujukan, sikit. Sedangkan hadis dia hafal ramai, banyak. Dia hafal banyak hadis. Tapi bab fatwa tak banyak. Bab hukum hakam balik ber 7 orang tadi. Abu Hurairah tak masuk dalam tu. Kan? Ini yang kena faham dia punya kedudukan para sahabat Nabi SAW. Memang ada banyak, ada sedikit dalam masalah gunakan pendapat ni tadi. Wa kana ijtihaduhum mabniyan 'ala ilmin wa lam yakunu yaquluna, okey, dan tidak pernah mereka dahulu menggantungkan fil Quran bi ara'ihim bi ghairi ilmin, dan tidak pernah mereka dahulu mengatakan tentang Quran dengan pendapat mereka sendiri dengan tanpa ilmu. Tidak ada mereka cakap dengan pendapat sendiri. Hatta macam Umar bin Khattab kan, dia ditanya satu perkara, dia pernah cakap, dia kata mana langit nak payungkan aku, mana bumi nak tampung aku kalau sekian aku kata pada tentang Quran apa yang aku tak tahu. Dia cakap dia kata dengan pendapatku sendiri. So basically dia tak nak, tapi dalam masa sama bila orang tanya kalalah, dia jawab tentang masalah kalalah. Ini dalam bab faraid. Orang yang mati tak tinggalkan bapa, tak ada bapa, tak ada anak lelaki, tak ada anak lelaki. Tak ada ni kan, tak ada anak, tak ada bapa. So macam mana keadaan dia? Gitu yang kalalah. Adik-beradik dia akan masuk mewarisi harta dia. So Abu Bakar jawab. Dia jawab. Tapi ketika pada masa sama bila orang tanya dengan dia pendapat, dia kata apa, langit mana nak payung aku? Bumi mana nak tampung aku kalau kata tentang Quran dengan apa benda aku tak tahu. So basically dia balance, bukannya pendapat semata-mata. Kalau pendapat tu dia cakap tu dia tahu. Bukan dia cakap benda yang ikut pada usaha dia, ijtihad dia sendiri tanpa sebarang sandaran ilmu. Walidha halau mastashkala ala ghairihim fi fahmihi. Okey, kerana situ kan mereka merungkaikan apa dimuskilkan terhadap orang lain pemahamannya. Bila ada orang muskil tentang Quran, diorang rungkaikan. Wa awdahu lahum hadzal muskila, dan mereka jelaskan kepada orang yang bertanya tu, orang ramai yang muskil tu akan kemuskilan berkenaan. Wa min amsilati dzalika ma rawahu al-Bukhari, dari antara itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, min as'ilatil muskilati, daripada soalan-soalan yang muskil, yang rumit, allati turihat ala Ibn Abbasin, yang dilemparkan kepada Ibn Abbas, dilontarkan Ibn Abbas soalan muskil. Wa minha, di antaranya, okey, firman Allah Taala dalam Quran dalam surah An-Nazi'at. Okey. Muka ayat 27 sampai 30. Dan Allah Taala katakan antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kalian lebih dahsyat ciptaan ataupun langit? Banaha, Allah Taala bina dia. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Yang Allah Taala rafa'a samkaha, dia angkat ketebalan langit ni. Wa akhraja duhaha, dan dia keluarkan akan cahaya dia. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dia dahwun dibulatkan kan. Okey, jadi dikasebut sini kan fadzakara, kat sini soalan timbul pada Ibn Abbas bukan masalah flat earth atau tak flat. Okey, tapi dia tanya berkenaan dengan mana satu dulu. Sebab dalam sini Allah Taala sebut berkenaan dengan bumi, langit, tapi Allah Taala sebut tentang khalqus sama' qabla al-ardi, ciptakan langit sebelum bumi. Okey. Wa fi qaulihi, sedangkan firman Allah Taala dalam surah Fussilat ayat 9 sampai 11, Allah Taala nyatakan a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini thumma stawa ila as-sama'. Adakah kalian nak kufur dengan Tuhan yang
menciptakan bumi pada masa 2 hari. Kemudian dia bersemayam, dia menuju kepada langit. Okey, yang Allah Taala katakan kepada langit dan bumi kan. Jadi basically dekat situ pula macam nampak fadzakara khalqul ardi qabla samai fi hadhil ayah. Maka dalam ayat surah Fussilat pula disebut tentang penciptaan bumi sebelum daripada langit. Yang satu lagi sebut langit baru bumi. So jadi apa maksud dia? Jadi diorang tanya Ibn Abbas. Fa ajaba Ibn Abbasin, maka Ibn Abbas menjawab. Okey. Anzalika, mengenai perkara itu faqala, maka dia kata apa? Faqala khalqul ardi fi yawmaini. Allah ciptakan langit, okey, dalam masa 2 hari. Kemudian thumma stawa ila as-sama' fasawwahunna fi yawmaini akharain. Kemudian Allah Taala tujukan kepada langit pula. Lalu dia jadikan langit, samakan langit itu dalam jadikan 7 langit langit dalam masa 2 hari lain. Thumma dahal arda. Kemudian dia dahal arda, dia bulatkan bumi ini tadi. Wadahuha, maksud bulatkan bumi ini adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dikeluarkan dari bumi itu airnya dan juga rumput-rumputnya. Okey, rumput-rumput ragutnya. Wa khalaqal jibala wal jimal wal akam. Allah tak ciptakan gunung ganang, okey, binatang dan juga akam, banjaran-banjaran. Wa ma bainahu fi yawmain akharin. Daripada apa di antaranya dalam masa 2 hari yang lain. Maksud dia kalau ikut situ kan dia 6 hari kan, 6 hari. So 2 hari pertama ciptakan bumi. Kemudian jadikan langit 7 dalam masa 2 hari yang lain. Kemudian bumi itu pula disempurnakan. Jadikan ada gunung ganang, ada air dan sebagainya dalam masa 2 hari yang lain. So Ibn Abbas terangkan macam tu. Sebab dia cuba gabungkan maksud ayat tadi kan. Sebab dalam ayat yang ayat yang surah An-Nazi'at itu wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah Taala dahaha. Kalimah dahaha tu dijelaskan maksud yang lain. So yang kata ambil 2 hari yang asing. Yang 2 hari bumi ni dah jadi, langit jadi, kemudian disempurnakan bumi itu punya kedudukan untuk ada gunung ganang, ada laluan sungai dan sebagainya pada masa 2 hari yang lain. Okey. Fadzalika qauluhu dahaha. Itulah maksud firman-Nya dahaha wa qauluhu khalaqal arda fi yawmain. Dan firman Allah Taala menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Faja'al al-arda wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyam. Maka Allah Taala jadikan apa di bumi, apa pada bumi dan daripada benda-benda dalam masa 4 hari. Kalau kita tolak siapa beli Shopee, okey. Okey, maksud dia 2 hari pertama, 2 hari ni kan disempurnakan bumi. 4 hari lah. Bumi dalam masa 4 hari. Langit dijadikan 7 lapis dalam masa 2 hari. Okey, wa khuliqatis sama'u fi yawmain. Sedangkan diciptakan langit dalam masa 2 hari. So ini penjelasan ni dikeluarkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Okey. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu anhu dekat sini dia gunakan pendapat dia lah. Bila orang tu tanya kan. Maksud dia ambil, memang dia berdasar pada Quran juga, tapi dia akan terangkan maksud ini, maksud ini. Dia gunakan pemahaman dia untuk fahamkan macam orang kata kat sini sebut bumi sebelum langit, kat sini bersebut langit sebelum bumi. Wujudkan bumi itu sendiri sebelum langit. Tapi kemudian disempurnakan bumi tadi lepas langit dah siap. Lepas langit dah siap barulah disempurnakan bumi berkenaan. Segala apa benda yang ada pada dia, pada bumi tadi, gunung ganang, bukit bukau kan, sungai-sungai dan air-air sebagainya jadi selepas daripada itu. So itu basic yang kita kata kat sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu terangkan berdasar pada fahaman dia sendiri. Pasal kat sini kalau kita lihat dalam footnote apa yang baru kat sini ada kan. Dia tak ada tak sebut. Kalau footnote yang baru dia sebut kat sini rawat Tabari bi sanadihi, telah meriwayatkan Imam Tabari dengan sanadnya an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas haddatsahu qala, dia ceritakan kepadanya, dia berkata bainama ana fil hijri jalisun, sedang mana aku di Hijr Ismail duduk, atani rajulun yas'alu an anal adiyat dhabha. Adiyat ni kalau ikut tafsiran kuda yang digegaskan ketika peperangan, adiyat dhabha. Faqultu lahu al khailu hinama tughiru fi sabilillah. Maka aku jawab, orang tu kata apa adiyat dhabha, kata Ibn Abbas, kuda ketika mana digegaskan di jalan Allah Taala. Summa ta'wi ilaihi ta'wi ilal lail. Kemudian dia pulang balik ketika waktu malam. Fasna'una ta'amahum wa yuruna narahum. Lalu mereka pun akan nyalakan buat makanan mereka dan nyalakan api mereka.
Fanfatala anni fadhahaba ila Ali. Maka lelaki tu dia kata lepas tanya aku, dia tanya pada Ali pula, Ali bin Talibin. Dan Ali ketika itu tahta siqaitil Zamzam, berada di bawah teduhan tempat minum Zamzam. Fasa'ala an adiyat. Okey. Faqala sa'alta anha ahdan qabli. Ali tanya pada lelaki tu, kau tanya siapa sebelum aku? Dia kata qala na'am sa'alta anha ibn Abbas. Aku tanya mengenainya Ibn Abbas. Faqala al-khailu hina tughiru fi sabilillah. Maka Ibn Abbas kata al-adiyat tu adalah kuda bila mana digegaskan ketika di jalan Allah Taala. Maka qala idhhab fad'uhu li. Mana Ali kata pada lelaki tu, kau panggil Ibn Abbas datang sini. Bawa dia datang sini, dia kata. Falamma waqaftu ala ra'si, bila aku berdiri di sisi kepala Ali bin Abi Talib, dia kata qala tuftin nasa bima la ilma laka bihi. Engkau beri fatwa pada orang ramai tentang kau tak ada ilmu mengenainya, kata Ali. Wallahi lakanat awwalu ghazwatin fil Islam la Badrun. Demi Allah, benar-benar peperangan pertama dalam Islam ni adalah perang Badar. Wa ma kana ma'na illa farasan. Tak ada bersama kami ketika tu kecuali 2 ekor kuda je. 2 ekor kuda je ada. So maksud dia, kalau kau kata ini berkaitan dengan kuda yang digegaskan, then perang pertama kami adalah Badar. Dan dalam perang Badar hanya 2 ekor kuda je kami ada. Okay. Dia kata apa, farasan. Farasun li Zubair wa farasun li Miqdad. Seekor kuda milik Zubair bin Awam, seorang kiri Miqdad bin Aswad punya kuda. Fa kaifa takun al-adiyat dabha? Macam mana boleh adiyat? Dia akan jamak tu kan. Macam mana boleh adiyat? Dia kata yang tu. Inamal adiyat dabha min Arafata ila Muzdalifah ila Mina. Tapi adiyat ni sebenarnya dabha ni maksud dia adalah perjalanan pergerakan binatang tadi daripada Arafah ke Muzdalifah ke Mina. Maka ketika tu qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, fanaza'at dia kata an qauli, okey, wa raja'tu ila alladhi qalahu fanaza'tu an qauli, aku pun patah balik daripada kata-kataku dan aku patah balik pergi kepada kata-kata yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. So basically kadang-kadang pendapat yang ini tunjuk contohlah pendapat dia. Tapi bila dibetulkan dia patah baliklah. Bila Ali tegur dia balik tentang apa kata-kata adiyat dhabha tu, kata-kata. Tapi kalau kita buka dalam tafsir, memang semua pegang itu kan. Ini kena faham. So basically apa benda tersebut, pasal memang dalam Quran kebetulan sumpah-sumpah yang Allah Ta'ala sumpah dengannya, Allah Ta'ala boleh sumpah dengan apa sahaja, mursalat ke, naziat ke, yang kita tak faham maksud dia, kita tak tahu pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Sebenarnya sebab apa, zariyat ke, tak tahu apa kan, angin ke, kan, apa, benih ke dan sebagainya. Kalau tak tahu apa sebab dalam Quran Karim kita Allah Ta'ala gunakan sumpah tadi untuk penegasan bagi apa dia nak jelaskan lepas tu. Sebab lepas macam-macam wal asri, dan tak tahu asar ke ataupun masa. Apa maksud asar? Asar ke? Asar hari tertentu ke? Kita tak ada sebenarnya. Macam wal fajri. Tapi yang penting adalah lepas tu, sebab kalimah sumpah ni tak perlu kita tahu pun tak apa. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa saja dia kendaki. Kita tak tahu pun tak apa. Yang penting adalah apa lepas sumpah tersebut. Sumpah tu Allah Ta'ala nak tegaskan. Dia macam bila kata wallahi, apa? Dia tak boleh wallahi saja. Wallahi. Orang kata apa? Wallahi. Orang kata apa? Kan faham tak? Ayat tak sempurna. So basically macam dia wal asri innal insana fi khusr, yang itu yang penting untuk kita. Macam wasyamsi wa duha kan, duha tu kan, apa yang hujung dia yang betul, yang hujung tu yang penting. Fa alhamaha fujuraha taqwaha kan, qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah orang yang menyucikan akan jiwa tersebut. Qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang, hampalah orang yang mengotorkan jiwa berkenaan. So sumpah tu 10 sumpah, tajuk dia satu je. Kadang satu sumpah, satu tajuk. Jadi basically dekat situ yang kita tak faham tak apa. Yang tak penting tak faham tak apa. Ada khilaf dalam masalah apa yang disumpahkan tu apa? Angin ke, malaikat ke, kan, kuda ke dan sebagainya. Kita tak ada masalah. Pasal yang penting ada lepas dari itu. Kalau anda kata ada penjelasan direct Nabi SAW, maka kita tak ada pening kepala. Para sahabat pun tak ada masalah di situ. Tapi para sahabat pun tak kisahlah kita. Faham tak? Bahkan penukaran macam daripada maksud kuda kepada maksud unta. Apa masalah dia? Kan? Tak ada masalah untuk kita pada perkara berkenaan. Okey, ala kulli hal itu yang patut difahami berkenaan dengan tajuk ni, tajuk tentang tafsiran para sahabat. Apa yang akhir sekali itu tentang tajuk apa dia kata pendapat ataupun ijtihad. Baik.
Hukum tafsir sahabat as-sahabi. Hukum tafsir seorang sahabat. Okey, kalau kita balik pada tafsir Quran dengan hadis, yang mana Nabi terangkan ataupun yang Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala terangkan balik, kita tak boleh lari daripada tafsiran berkenaan. Kita kena terima itu sebagai penjelasan yang utama. Bahkan tafsiran Nabi SAW pun macam tu juga. Tak boleh kita macam tafsiran Nabi ada, kita buat tafsir kita sendiri. Tak boleh. Tapi sekarang hukum tafsiran para sahabat, macam mana kedudukan dia. Okey, hukum tafsir sahabi, hukum tafsir seorang sahabat. Okey, dia kata apa? Dzakara ba'dul ulama'i, telah menyebut sebagian para ulama, anna qaula sahabi, bahawa pendapat seorang sahabat fi tafsiri dalam tafsir, lahu hukmul marfu', dia ada hukum hadis marfu'. Ni setengah sebahagian para ulama kata macam tu. Kata Syekh Musa At-Tayyar, walakin hadzal qaula la yuqbalu ala hadzal itlaq. Dia kata akan tapi pendapat ini tidak diterima di atas kemutlakan ini, dengan tanpa ikatan. Mana maksud dia just like that kita terima, bulat-bulat tak boleh. Was-sawabu, dan yang sebetulnya, anna tafsir as-sahabi lahu aqsamun. Bahawa tafsiran para sahabat ni dia ada beberapa pecahan. Untuk kita faham yang kita terima ke tolak ke, hukum dia macam hadis Nabi ke tidak ke, dan kita kena ada pecahan. Wa kullu qismin lahu hukmun khasun, dan untuk setiap bahagian ada hukum yang khusus. Wa hadhil aqsamu hiya, dan bahagian-bahagian berkenaan adalah, pertama, ma lahu hukmur raf'i, apa yang ia punya hukum rafa', hukum hadis marfu', hadis yang diangkat oleh Nabi SAW. Macam kita sebut itu, ada kadang-kadang para sahabat sebut perkara tapi dia tak kata Nabi kata, tapi sebenarnya benda tersebut pada hukum hadis Nabi SAW. Sebab kadang dia bercerita dia tak sebutkan apa kata Nabi sabda, dia menterangkan balik apa yang dia dengar daripada Nabi SAW, tapi tak kata Nabi, aku dengan Nabi sabda. Dan mungkin anak murid tadi dengar macam tu je dan terus terima tanpa soalan. Macam kes yang Ibn Dailami tu kan, dia tanya ramai. Dia tanya Ubay, dia tak puas hati. Dia tanya Ibn Mas'ud, dia tak puas hati. Dia tanya dengan Huzaifah, dia tak puas hati. Dan sekali dia tanya dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata Nabi sabda, boleh diam. Maksudnya 4 orang hadis Abu Daud 4699. Dia tanya tentang qadar tadi, dapat jawapan yang dia tak suka. Dia rasa berat, jawapan tu berat. Tapi bila dia tanya Ubay jawab macam tu, dia tak puas hati. Dia tanya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud jawab sebiji macam Ubay jawab, tapi dia tak puas hati lagi. Dia tanya dengan Huzaifah bin Yaman. Tak puas hati lagi, dia tanya pula dengan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata Nabi sabda, boleh diam. But once dia dah pasti Nabi sabda, dia angkat tangan. Ini perangai yang ada pada salaf. Bila ada Nabi sabda, dia angkat tangan. Tak ada, dia kan macam tapi, dia tak ada tapi. Zaman kita ni kan, Nabi sabda dah pun lawan lagi. Nabi kata tak boleh, dia nak buat juga. Nabi kata yang bina atas kubur, dia nak bina juga. Tapi ada ustaz kata boleh, ambil ustaz awak kan. Dia suka macam tu. Yang peliknya kan, yang Nabi sabda tu macam tak dinilai, macam worthless. Kan dibaca macam tak dinilai. Kalau tok guru cakap, jangan langgar, nanti tulah. Langgar hadis Nabi tak apa. Langgar kata-kata ulama' jangan. Itu kepelikan yang berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Kan langgarlah hadis Nabi macam mana pun, tak ikut sabda Nabi tak apa. Yang penting jangan hina ulama'. Walaupun yang dikatakan ulama' tadi bukan ulama' pun, kan? Bukan ulama', dan bahkan dia tak layak untuk dipanggil ulama' dengan kejahilan yang dia ada. Tapi peliknya masyarakat Islam kita macam itulah. Kan kesian. Ala kulli hal ni kita panggil apa, terutama zaman media sosial ni, orang tak nak belajar, datang kelas dan sebagainya, tak nak duduk kan, tahan diri duduk mempelajari ilmu dengan betul. Dia suka dengar sepatah-sepatah, lepas tu lari. Dengan sepatah-sepatah lari. Sampai kadang-kadang dalam jemaah Islam sekarang pun terpaksa buat video-video yang pendek-pendek. Sebab orang tak suka nak dengar panjang-panjang. Buat pendek-pendek. Moga-moga dengan yang pendek tadi dapat kita satu hari tarik daripada dengar yang panjang. Wallahualam kan. Tapi secara asalnya memang belajar ni kan, antara syarat dia adalah tulus zaman. Panjang masa. Bukan nak habiskan puluhan tahun macam para ulama' buat zaman dulu. Para ulama' Ibn Hajar Asqalani, bila dia belajar kan, dia belajar untuk contoh macam belajar nahu dengan satu guru 14 tahun. 14 years kan, 14 tahun dengan satu guru. 10 tahun dengan guru berkenaan. Kita mana ada 4 tahun kan, 2 tahun dengan ustaz ni, dengan pensyarah sekian balik. Kan, calor kan, udah cukup. Udah belajar-belajar banyak sangat. Dia salah, berlainan. Diorang punya keadaan tak sama. Tapi kalau kita sekarang ni macam nak asingkan 2 jam waktu kita untuk belajar, apa masalah?
keseharian kita tu tak buat apa pun. Habis-habis buka Facebook kan, gaduh-gaduh dengan orang kat situ. Bukan buat kerja lain pun. Tapi nak asingkan 2 jam dengar ilmu, belajar benda kita tak tahu, tak ada. Sebab tu zaman kita sekarang ni masalah kan. Orang yang tak tahu agama masih diangkat dan diagung-agungkan tanpa sebab. Kan ada dia ajar Islam, tak ajar Islam pun, dia ajar perbunuhan. Yang peliknya tak tahu kenapa. Tapi ni kena faham kan. Jadi okey, jadi first thing first macam kita sebut kan, ada riwayat para sahabat ni hukum marfu'. Hukum marfu' yang dianggap hukum marfu'. Wa hadha yashmulu asbaban nuzul. Dan ini merangkumi sebab turun ayat. Walaupun dia tak kata Nabi sabda, tapi dia cerita apa jadi sebelum turunnya ayat tadi. Sebelum ayat tu turun, dia ceritakan kisah ini berlaku, lepas tu turun ayat Quran kepada Nabi SAW. Ini dikira hukum marfu' lah. Okay, hukum marfu'. Wal ikhbara anil mughibat. Dan pemberitahuan tentang perkara-perkara ghaib. Baca hadis Ibn Abbas tentang masalah hari kiamat nanti apa jadi pada neraka. Itu benda ghaib. Tak boleh dipikirkan dengan akal. Wa hukmu hadzal qabulu hukmu hadza al-qabulu idza sahha al-khabaru fihi. Dan hukum ini, bentuk yang ini yang pertama ni, dia adalah penerimaan apabila sahih khabar padanya. Kalau kita dah pastikan sanad dia sahih, maka ia adalah diterima, mesti diterima. Wa sawu dzalika anna hadza mimma la majal lil-ijtihad fihi. Dan itu adalah, sebab itu adalah bahawa ini di antara perkara yang tiada ruangan untuk ijtihad padanya. Pada benda yang sebab turun ayat. Itu bukan tajuk ijtihad. Kalau kita reka, tajuk lain lah. Macam contoh macam orang tu dia reka sebab datang hadis Nabi. Kenapa Nabi tak izinkan benda tertentu? Kemudian Nabi tak sebut. Tapi dia kata, jadi kalau benda tak jadi macam ni, bolehlah buat, dia kata. Dia datangkan sendiri daripada diri dia. Kadang-kadang benda tersebut yang kita panggil apa? Gambaran atau bayangan tersebut bukan yang macam apa turunnya Quran. Quran yang turun, kisah dia tak boleh direka-reka. Tak boleh direka-reka. Sebab tu sanad kena sahih lah. Kalau sanad sahih dan kita kena terima. Okey. Wa yalhaqu bihadza, dan menyusul pada hukum marfu' ni juga ma ajma'a alaihi as-sahabatu. Apa yang bersepakat terhadapnya para sahabat. Anything yang para sahabat bersepakat maksud dia atau pengertiannya, maka ini adalah mesti kita anggap hukum marfu'. Macam hadis yang marfu'. Li'anna al-ijma'a hujjatun. Kerana ijma' adalah hujjah. Kesepakatan para sahabat terhadap hukum, dia adalah hujjah. Okey. Fayakun bi quwwatil marfu'. Maka dia menjadi pada kekuatan hadis yang marfu'. Tahap dia. Yang bila kita dengar, tak boleh kita tolak. Kecuali pada zaman kita sekarang lah. Yang kita sebutkan ada orang gila kata, rejam penzina yang telah berkahwin, tidak ijma'. Betul kita tanya balik, Nabi rejam? Rejam. Sahabat rejam? Sahabat rejam. Ijma' tak? Datang mana kita tak faham kan? Dia solat macam kita kata apa? Solat maghrib Nabi solat di 3 rakaat. Lepas tu para sahabat solat 3 rakaat. Ijma'. Kita giling kepala. Tak kan? Rosaklah agama. Ini kena faham. Jadi apa yang dikira marfu' ni memang hukum dia seperti hadis Nabi yang tak boleh kita tolak. Bahkan bila kita tolak saja, pada agama kita ada masalah. Dan agama yang kita anuti, yang kita kata saya Muslim, Islam apa kita ni kena diungkaikan balik. Kena diperhatikan balik. Mungkin tak betul pada kata-kata yang kita Islam. Yatawaqqa'u ba'dul ulama'i qaidan fil ghaibiyat. Dikata dan telah meletakkan sebahagian para ulama ikatan kita panggil apa, garis panduan pada perkara-perkara ghaib. Wa huwa, dan dia adalah alla yakunal mufassiru masyhuran bi akhdhi an Bani Israel. Bahawa hendaklah ahli tafsir berkenaan tak terkenal dengan pengambilan kata-kata daripada Bani Israel. Itu syarat. Kalau seorang tu di kalangan ahli tafsir berkenaan, di kalangan para sahabat sendiri pun, kalau jenis suka, dia memang terkenal suka ambil daripada Israiliyat, maka dekat situ ghaibiyat daripada dia ni kena sikit. Kena dinikan sikit. Idza kana fil qawli madhkur syubhatun khabari Israili. Sekiranya pada kata-kata yang disebut tu ada keserupaan dengan khabar Bani Israel. Ada keserupaan. Macam contoh macam kisah Harut dan Marut. Harut dan Marut kan? Siapakah dia dan sebagainya, Babylon apa, tentang tajuk apa Venus. Hala dia apa, cerita dia kononnya ada malaikat tak setuju dengan
Adam punya apa dia dengan khalifah, kemudian kononnya dua malaikat tadi Allah turunkan seorang perempuan cantik, kemudian apa dia orang berebut, kemudian dia orang sekian, kemudian apa dia buat, last sekali apa perempuan tu jadikan bintang apa Venus, kemudian yang malaikat tadi tak jadi apa tak tahu, tak ingat. Tapi cerita ni Israeliat ataupun yang kata apa yang mengajar sihir adalah Sulaiman. Contohnya kan kadang-kadang kata-kata dia terkeluar. So dari sudut itu kita tengok pula. Kalau dia kata keserupaan dengan Bani Israel pun cerita, maka kita tak ambil. Terutama kalau sahabat berkenaan atau apa yang menafsirkan Quran tersebut, dia kuat ambil cerita daripada Israeliat. Ini level sana Ini bukan level Patriot Malaysia ni. Bukan level kumpulan apa bangsa Melayu, Bani Tamim kan. Bani Melayu ni bukan. Ini bukan level orang. Ni level yang atas lagi kan. Yang mana kita kata kadang-kadang ada kata-kata sedemikian. Yang mana kisah-kisah tersebut ada Israeliatnya dan ada yang dan tidak ada pada Quran Sunnah penjelasan detail kadang-kadang perkara tersebut. So benda berkenaan kita kata perkara-perkara berkenaan dimasukkan sedemikianlah. Kalau anda kata ghaibiyat, kena pastikan orang tersebut di kalangan ahli tafsir tadi bukan yang suka ambil. Dan bahkan kalau ada keserupaan dengan Bani Israel punya, maka kita anggap dia Israeliat. Wa min amsalati asbabin nuzuli ma rawahu al-hakim an Jabirin qala. Jadi antara contoh sebab turun ayat adalah apa diriwayatkan oleh Hakim daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanatil yahudu taqulu, dahulunya orang-orang Yahudi berkata, man ata imra'atahu min duburiha, barang siapa datangi isterinya daripada arah belakang isteri tersebut, fi kubuliha, tapi pada bahagian depan dia. Maksudnya dia buat hubungan seksual tapi datang daripada arah belakang, isi depan suami belakang. Dia kata ja'al waladu ahwalu, akan datanglah anak tu dalam keadaan juling. Anak tu akan juling. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla turunkan suratul Baqarah surah Baqarah ayat 223 Allah nyatakan nisa'ukum harthul lakum, isi sekalian adalah ladang-ladang kalian, fa'tu harthakum annasyitum, datangilah isi sekalian macam mana kalian kehendaki. Dia actually basically sebab orang-orang Madinah dahulu kerana hubungan rapat mereka dengan orang Yahudi keliling Madinah, ada di antara fahaman tersebut sampai kepada mereka dengan tajuk tersebutlah. Jadi datang kepada mereka kata-kata Bani Israel itu dimasuk dalam fahaman mereka. Tapi bila diorang tanya Rasulullah, dibetulkan masalah haid kan, kalau apa yasalunakal mahid kan, dia pun sama kes dia. Bahkan dalam konteks Bani Israel lagi dahsyat, dia ada rumah khas luar rumah untuk isteri itu duduk ketika musim ada haid, tak boleh sentuh apa benda. Yang orang Melayu kita kan kadang ada sebut tak boleh masak lah, itu Yahudi punya ajaran. Tapi dah masuk dalam masyarakat Melayu kita. Bani Tamim dapat sangat, Bani geng apa Bani Tanah Melayu ni, ada orang dapat ajaran tersebut. Macam kes tak boleh makan susu dengan ikan, makan laut dengan daging tu kan. Memang orang Yahudi sampai sekarang. Dan dapur rumah diorang, dapur ada 2. Dapur kalau oven tu, oven yang makanan laut lain dengan oven makanan darat. Even utensil pegang mangkuk bekas makan pun tak boleh sama. Sampai sekarang dia datang orang kita pun keluarkan, tak boleh makan ini dengan ini, tak boleh makan ini dengan ini, tak boleh makan inilah, tak boleh makan itulah. Semua tu ajaran Yahudi sebenarnya, bukan ajaran Islam. Tapi banyak orang kita dia kata apa? Okey, jadi ayat berkenaan turun dan Nabi Allah Taala pun berikan fahaman yang baru pada mereka, betulkan apa mereka salah faham. Qala al-Hakim, berkata Hakim, hadzal hadis ini yang tentang tajuk sebab nuzul bagi ayat 223 surah Al-Baqarah ni, wa asbahuhu, dan yang serupa, wa asbahu dan serupa dengannya, musnadun an akhiriha, dia bersanad sampai ke hujungnya. Walaysat bimawqufatin, dia bukan mauquf. Mana pendapat tu diceritakan, tak sebut pun apa benda, tapi ini sebenarnya sanad dia bercantum, bukan mauquf kepada para sahabat. Fa inna sahabi syahidal wahya, kerana sahabat yang menyaksikan wahyu wa tanzil dan penurunan wahyu, dia kata fa akhbara an ayatin minal qur'ani, lalu diberitahu tentang satu ayat daripada Quran, annahu nazalat fi kadza wa kadza, bahawa ayat turun pada tajuk sekian. Fa innahu hadithun musnadun, maka ia adalah hadis yang bersanad, bukannya kata-kata semata-mata. Kena betulkan jadi kata macam tu. Jadi ini terangkan jadi hukum yang marfu'. Okey, yang kedua
kedua, minhum ma raja'u fihi ila lughatihim. Yang kedua adalah apa yang mereka itu para sahabat merujuk padanya pada pentafsiran kepada bahasa mereka. Wa hukmu hadzal qabul hadza al-qabul kadzalika. Dan hukum perkara ini adalah diterima juga macam tu. Kenapa? Li'annahum hum ahlul lisan al-arabi. Kerana mereka ni adalah apa orang bagi lidah alladzina zahabil Quran. Orang adalah ahli bagi bahasa yang turun dengannya Al-Quran. Wa hum a'lamu bi lughatihim min ghairihim. Dan mereka lebih tahu tentang bahasa mereka berbanding orang-orang lain. Whoever datang lepas daripada mereka, pastinya tafsiran ataupun penjelasan mereka buat tadi mungkin ada penggunaan baru yang baru muncul. Tidak pada zaman para sahabat, tapi muncul pada zaman kemudian. Ini kita bagi contoh banyak kali kan. Kita kata ada benda yang kita sendiri pun lihat pada bahasa-bahasa lain, benda-benda tu perkembangan penggunaan tu beza-beza kan. Macam-macam ada kalimah yang zaman dulu tak digunakan. Macam sado kan. Maka kan jadi suruh khabar gunakan. Padahal kalimah tu asalnya besar bodoh. Tak tahu Sado. Yang budak tu kata, besar gila. Cantik tu. Cantik bodoh. Dia tu dia do tu bodoh. Sebenarnya dia kata dengan tu, bongok gitu tak? Dia cakap dengan kawan-kawan. Last sekali jadi penggunaan. Last sekali masuk dalam media arus perdana. Masuk dalam berita, dalam surat khabar. Penggunaan sado. Besar bodoh. Asalnya besar bodoh. Itu maksud asal dia besar bodoh. Sebenarnya. Kan macam cara perbualan budak-budak kan. Dia budak-budak muda ni, macam zaman chat ni kan. Ada bahasa kita tak faham. Mak-mak cikgu faham. Dia baca mesej, dia baca sekali je. Kita baca berkali-kali tak faham. Ada sekali tu anak saudara saya dia nombor telefon dah tukar. Lepas tu saya pergi rumah abang ipar saya, kan, rumah kakak saya. Lepas tu kan tunggu dia tak sampai. Kan saya pun mesej dia, "Angah kat mana?" Lepas tu lepas tu ada jawapan. CP ni. CP ni. Saya macam saya tak boleh baca. Saya macam apa benda ni? Lepas tu saya bagi kakak saya, "Cikgu, siapa ni?" Laju dia baca. Itu bahasa-bahasa pelik lah. So, itu kadang-kadang kena ingat perkembangan penggunaan bahasa ni berkembang dahsyat. Tapi kita nak fahamkan Quran macam mana para sahabat faham. Faham tak? From that base, lepas dah faham tu baru kita boleh elaborate. Nak tengok boleh tak menjangkau pada apa yang kita faham. Kena faham apa diorang faham dulu. Ni berkali-kali kita kata nak tadabbur Quran, kena tahu tafsir. Kalau tidak nak kita pakai bahasa ikut kita kan, kita suka-suka hati kita. Dalam Quran ada sebut dadah. Kan? Dadah kan. Fi amadi mumad dadah. Ada. Macam geng-geng ni lah, geng politik kan. Uduhlu fi sini kapas. Masuk dari Islam seperti pas. Kafah jadi kapah. Lepas tu yang dia kata orang UMNO kata, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ali Hamzah amanu tu. Kan. Apalah diorang ni. Tapi fahamlah pasal bahasa Arab, diorang punya bahasa kena dikedepankan. Ni pecahan yang kedua lah. So kalau para sahabat dah explain maksud tadi, dan itu dari situ kita faham. Macam Ibn Abbas kata, wa aznat li rabbiha wa huqqat idza sama'u syaqqat, bila langit terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia mendengar kepada Tuhannya, dan memang layak dia mendengar pada Tuhannya. So kita patutnya faham itulah. Yang kita kata mengizinkan kan, adzina kalau ikut kamus buka. Tak jumpalah. Awak tak jumpalah jawapan Ibn Abbas tadi. So itu dua orang faham. Ikut bahasa dua orang faham. Macam hadza dzalika, ingat saya bagi tahu tu. Hadza dengan dzalika. Kan hadzal kitab kan, dia dzalikal kitab ai hadzal kitab. Kalau tak kita tak faham tafsiran dia orang, sampai sekarang kita pun jenuh. Quran kata kitab itu. Quran kata kitab itu. Mana kitab itu? Awak tak tahu ni ada rahsia dan rahsia. Faham tak? Memang banyak Bani Melayu ni sesat sebab tu. Dia buka terjemahan, kemudian dia cuba elaborate sendiri. Kenapa awak tak nak guna kalimah ini? Apa sebab awak tak nak guna kalimah ini? Sedangkan tafsiran para sahabat dah ada tentang bahasa. Jadi ini hukum kena terima juga. Ketiga, minhum maraja'u fi ila ahli kitabi. Okey, dan daripada yang tafsiran mereka ni, apa yang mereka merujuk padanya kepada ahli kitab. Wa hadza lahu hukum Israiliyat. Dan ini hukum Israiliyat. Yang hukum Israiliyat ni kita kata ada berapa bentuk. Kan Israiliyat ni ada yang
datang seiring dengan Al-Quran Karim dan Sunnah. Maka kita kata Quran Sunnah dah ada. Lepas tu ada Israiliyat yang bertentang Quran Sunnah, maka kita tolak. Tolak terus. Macam dia kata berkenaan masalah dosa Hawa mengajak Adam makan pohon terlarang menyebabkan dia mengandung. Perempuan mengandung sebab tu. Hukuman dari Allah Ta'ala. Kerana Hawa makan pohon terlarang, maka dia kena condemn. Datang bulan tiap-tiap bulan datang period. Tu kemudian akan mengandung. Kan? Yang makan Hawa, yang perempuan dunia ni kena hukuman apa hal? Tu yang Adam kata Syekh Ahmad Didat dia jawab, dia kata Adam tak tanya aku bila dia makan, Hawa tak tanya isteri aku bila dia makan. Kenapa lah kami kena, dia kata. Pasal diorang kan ada original sin, dosa asal. Jadi benda tersebut yang diorang cuba aplikasikan tu sebenarnya adalah di antara benda yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Atau diorang kata Quran dan diorang kata berkenaan dengan iblis tu, malaikat dan sebagainya. Itu semua tadi bertentangan. Baik. Okey. Lepas tu kemudian ada yang Israiliyat yang Quran tak kata apa, Sunnah pun tak kata apa. Contoh tambahan-tambahan maksud. Contoh macam anak Yakub, yang pertama nama apa, yang kedua nama apa, ketiga nama apa. Yang kita dalam Quran dan Sunnah tak ada. Tapi dia 12 orang adik-beradik. Yusuf yang betul. Yakub ada 12 anak, betul. Tapi masalahnya nama diorang apa? Tinggal kat mana? Hanya Ashabul Kahfi jantan betina. Ashabul Kahfi jantan ke betina anjing ni? Kemudian kedua contohnya apa warna anjing dia? Apa spesies? Benda tak ada sebut. Kadang-kadang dalam Quran hadis tak ada, tapi tiba-tiba jumpa diorang ada kata German Shepherd. Contohnya kan. Tak sebut lah, tapi saya katakan ada kadang-kadang tambahan. Tambahan-tambahan tadi tidak dipakai. Tidak dipakai, dia tertolak. Jadi hukum Israiliyat itu ada hukum yang khas. Keempat, minhu daripada tafsiran tadi, majtahadu fihi wa hadha fi tafsil. Dan di antara daripada tafsiran-tafsiran berkenaan, tafsiran para sahabat, apa yang mereka berijtihad padanya. Mereka ijtihad, mereka cuba untuk elaborate sendiri dengan ayat Quran ke, dengan hadis Nabi ke, diorang yang padan-padankan ijtihad tadi. Okay, dengan pendapat mereka sendiri. Okay, jadi kata kat sini ada perincian. Pertama, alif, ayyatawafaqu ijtihaduhum fayakunu hujjatun. Bersepakat ijtihad daripada Umar, daripada Ibn Abbas, daripada sekian, semua tuju pada maksud yang sama. Maka ini hujah. Ini adalah hujah. Memang kena terima. Ba ayakhtalifa ijtihaduhum. Bahawa bercanggahan ijtihad mereka. A kata sekian, B kata sekian. Fayurajjahu baina aqwalihim bi ahli murajjihat. Maka akan ditarjihkan, dikuatkan, dimenangkan di antara pendapat-pendapat mereka dengan salah satu cara pentarjihan yang akan datang. Alama sayati fi qawaid tarjih. Nanti di hujung buku ni ada satu bab berkenaan khas, bab khas qawaid tarjih, kaedah-kaedah pentarjihan. Macam kita nak menangkan, kita nak pilih antara pendapat tadi mana yang lebih aula, lebih patut untuk kita faham dengannya kalimah ataupun pengertian ayat Al-Quran. Okey, nanti kita bincang itu. Kita akan gunakan kaedah tarjih nanti. Jim alla yuradda illa an ahadihim. Alla yarida, bahawa tidak datang pendapat tersebut kecuali daripada seorang mereka je. Alla yarida, bahawa tidak datang illa an ahadihim, kecuali daripada seorang mereka saja. Wala yu'lamu lahu mukhalifun, dan tak diketahui untuk pendapat berkenaan sebarang penyanggah. Tak ada seorang pun against pendapat tersebut. Seorang tu kata, tak ada siapa lawan dia. Fahadzal akhdhu bihi aula. Maka yang pendapat macam ni, kita ambil pendapat ni lebih aula, lebih utama. Khasatan idza haffat bihi qara'inul qabul. Terutama apabila penuh padanya karinah-karinah penerimaan. Sebagai contoh, ka'an yakunal qaulan masyhurin minhum bitafsir. Sebagai contoh, ia adalah pendapat seorang yang masyhur di kalangan para sahabat dengan tafsir. Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'udin, macam Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Okey? Ataupun au qabilahu man ja'a ba'dahum wal akhdhu bihi. Ataupun diterima pendapat tadi yang seorang tu cakap, yang tak ada siapa lawan di kalangan para sahabat, dan tabi'in selepas mereka terima. All of them terima except akhadha bihi wa ghairuha min al-qara'inah, selain daripada qara'inah yang lain. Yang pentingnya kita kata pendapat tersebut tidak ada percanggahan di antara para sahabat, tapi seorang tu je cerita. Tak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, kita kena terima. Semua para sahabat cerita benda yang sama, kita kena terima. Jangan kata seorang tu yang tadi bercanggahan, kita kena menangkan salah satu. Kalau ada pertembungan,
Nanti kita akan belajar nanti berkenaan masalah pecanggahan dan tafsir ni. Dia ada tajuk berkenaan pecanggahan tadi, bukan pecanggahan bertembung, tapi pecanggahan berkenaan dengan kepelbagaian. Benda satu benda tapi cara cerita tu lain. Dia benda satu je, sama je. Kadang-kadang banyak orang lihat pecanggahan tafsir ni sebenarnya pecanggahan yang bertentangan. Sebenarnya salah. Banyak tafsir ni pecanggahan tu adalah pecanggahan kepelbagaian, cara kefahaman. Macam tadi kan, binatang apa yang digunakan dalam peperangan tadi. Dia tu apa? Unta ke kuda? It's still talking about binatang yang digunakan ketika pergerakan. Cuma masalah dalam perang ke, ketika perang Badar ke, ketika apa macam Ali tadi kata perjalanan daripada Arafah ke Muzdalifah ke Mina, itu ke, wallahu alam. Jadi asalnya kita kata, tapi tajuk dia masih berkenaan dengan binatang yang ditunggang untuk perjalanan dan pergerakan kita, sama ada ketika haji ataupun ketika jihad fisabilillah. So dia ada sikit perbezaan dekat situ. Ala kulli hal, okay, kita kata perbezaan tu nanti kita akan belajar tentang tajuk perbezaan yang pelbagai, bukannya perbezaan yang bertentangan. So kalau dia kata bertentangan, nanti baru timbul masalah kaedah tarjih. Tarjih tadi pertama, A, check sanad yang ada tu macam mana, atau B, kita tengok berkenaan masalah mana yang lebih banyak dalil menyokong, dalil Quran dan hadis yang menyokong pendapat berkenaan. Sebab pendapat dia saja tanpa disebutkan tentang ayat Quran mana sebagainya lah. Okay, baik. Okay, ataupun dekat sini dia kata bila yang terakhir sekali, bila pendapat tu datang di seorang saja, tak ada siapa menentang, kemudian ada qarinah-qarinah yang patut kita terima. Contohnya macam orang yang terkenal dalam tafsir, iaitu Ali kan, Umar ke, Ibn Abbas ke, Ibn Mas'ud ke Ubay bin Ka'ab ke. Diorang ni adalah orang yang dikira sebagai guru Al-Quran pada zaman Nabi SAW dahulu. So bila diorang bercakap, nilai cakap mereka adalah besar. Okay, walaupun dia seorang je cerita. Okay. Okay, kemudian ataupun diterima oleh orang lain selepas mereka, itu kalangan tabi'in yang terima pendapat berkenaan, yang tak ada pertentangan. InsyaAllah itu yang kita akan bincang lagi pada masa akan datang, dan qarinah lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita habiskan. InsyaAllah nanti kita akan masuk jalan pada tafsiran yang keempat, itu pentafsiran Quran dengan kata-kata para tabi'in. Wallahilham. Ada soalan? Yup. Betul. Betul. Ikut pada hadis yang datang, Nabi kata idza haddatsakum banu Israil bi syai'in, bila Bani Israil cerita pada kamu satu perkara, fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Yang kamu benarkan, yang kamu dustakan. Bimbang kamu benarkan dia adalah pembohongan, tapi bimbang kamu benarkan dia pembohongan, tapi bimbang kamu kata dia salah, tapi dia adalah kebenaran. Kalau Nabi tak ada untuk clarify, maka kita anggap benda tu ada macam tak ada. Basically ada macam tak ada. Sebab tu bagi kita, macam geng-geng Bani Melayu kan, Bani yang geng patriot. Saya tengok dia orang beria. Bahkan sebahagian tu dia kata kita ni Melayu ni lah kabilah Bani Israel yang tersesat, yang tak dijumpai lah, dan terpindah ke mana entah. Yang saya ada kata kita ni anak keturunan keturah lah, apa benda kan, itu Israeliat lah. Dalam Quran dan hadis kita tak ada Ibrahim ada isteri lain. Kita ada isteri dua je. Satu Sarah, satu Hajar. Daripada Sarah dapat Ishak dan keturunannya. Daripada Hajar dapat Ismail. Jadi basically tak ada yang lain disebutkan. So kalau anda tambahan tadi, problem dia adalah tambahan tadi membina akidah, masalah lah. Kalau saya kat cerita-cerita tambahan macam pelik-pelik kan, dicerita boleh, dipercaya jangan. Sudut asal. Cuma tadi macam kes yang saya ingat minggu lepas kot, awak kata nak tanya soalan berkenaan dengan umum dengan umum dengan dia al-i'tibar, pengambil kiraan dengan umum lafaz bukan khusus sebab. Okay, pada para sahabat tadi, kalau benda berkenaan tak ada kesepakatan mereka untuk satu perkara, ya, kita boleh pakai macam tu. Tapi kalau diorang sepakat tentang satu maksud, tak boleh lah kan. Kalau diorang sepakat dari jadi ijma', dia tak jadilah benda tadi terbuka untuk kita keluar masuk. Kalau benda tak ada ijma' mereka, yes, betul, kita ambil umum lafaz tadi, bukan khusus sebab. Pasal tajuk asal tadi, kesepakatan mereka dalam satu perkara, terutama pada hukum-hukum perkara tertentu kan. Tak boleh kita langgar mereka lah. Sebab terutama bila mereka sepakat, maksud dia tak terkeluar, maka kita kena pegang apa yang mereka ceritakan. Tak boleh kita besarkan maksud ayat tadi lebih daripada sepatutnya. Dia over
expand kan. Ayat ni maksud kita bincang tajuk besar. Sampai jadi last kali macam kisah Melayu kita lah, al-fitnatu asyaddu minal qatl kan. Fitnah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kita berceramah masalahnya. 1-2 jam bincang tajuk fitnah lebih dahsyat dari pembunuhan. Padahal fitnah tu tajuk dia ada syirik. Dia sepakat kata syirik. Dia tak kata pun benda berkenaan lain. So macam mana kita boleh kata fitnah ni macam mana? Macam zalim jugalah zalim. Macam ayat 82 surah Al-An'am. Memang ada orang dibaca ayat tu sedangkan hadis Nabi dah datang. Datang dah hadis Nabi terangkan bahawa ayat berkenaan maksud dia adalah dia kata alladzina amanu, orang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang beriman tak campur iman dengan kezaliman. Terang-terang Nabi dah kata az-zulm asy-syirk. Datang tu ada lagi, zalim ni adalah meletakkan perkara tidak pada tempatnya, bla bla bla, dia bincang panjang 2 jam ceramah. Benda yang Nabi dah terangkan, dia boleh ada ceramah lagi 2 jam. Tu masalah lah. Tu sebab tu dia kata bila ada benda tu umum lafaz betul. Tapi kan sekarang ni masalah dia, problem dia dekat situ ada kesepakatan pemahaman. Tak boleh kita langgar. Kalau para sahabat dah sepakat, maka kita tak boleh langgar. Adapun benda mereka tak sepakat, dia mungkin timbul kat situ, kita boleh elaborate lagi maksud dan kefahaman berkenaan. Ada, tapi apa yang memang Syekh Muhammad At-Tayyar pun dan kitab dia Muharrar fi Tafsir pun, usul tafsir pun dia terangkan tajuk tu. Pasal kesepakatan para sahabat ni adalah hujah. Once kita kata tak semestinya maksud dia gitu.